Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat sidang jemaah kuliah Maghrib Surau Ar-Rawdah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kurniaan kepada kita semua. Kita berjaya meluangkan masa kita untuk sama-sama hadir di surau yang mubarakah ini untuk menunaikan kewajipan kita solat Maghrib secara berjemaah, dan juga seterusnya kita menunggu ataupun menantikan masuknya solat Isyak. Sama-samalah kita untuk mentadabbur ayat suci Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ada disebutkan bahawa berikanlah berita gembira kepada mereka yang berjalan dalam kegelapan malam untuk menuju ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang sempurna. Baginya cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Jadi inilah apa yang dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan semua hadir ke surau ini pada malam hari ini, keluar daripada rumah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjarannya menurut hadis yang saya sebutkan tadi itu adalah an-nur at-tam fi al-yawm al-qiyamah, iaitu cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Saya ucapkan tahniah pada tuan-tuan dan puan-puan semua yang sempat meluangkan masa pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa juga untuk kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan segala apa yang dimiliki oleh baginda, jiwanya, raganya, hartanya, masanya, dan apa-apa juga yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW, dikorbankan untuk semata-mata melihat kita ini sebagai umat yang ini berjaya, tak kiralah sama ada di dunia ini ataupun di hari akhirat. Atas jasa-jasa dan pengorbanan Rasulullah SAW itulah maka kita sebagai umatnya ini yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih, hendaklah untuk kita sentiasa mengucapkan selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesiapa yang membacakan satu selawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Semoga tuan-tuan semua dan perempuan yang hadir pada malam hari ini dan di mana juga tuan-tuan berada mendapatkan pengiktirafan daripada Rasulullah SAW sebagai umatnya, insyaAllah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya akan membacakan menyambung bab sebelum bab yang bulan lepas. InsyaAllah pada pada bulan ini saya akan membaca bab 41 dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bab 41, tajuk babnya itu adalah man 'ala jariyataini aw wahidah. Siapa yang ada anak perempuan, siapa yang menjaga dua anak perempuan ataupun seorang. Itu tajuk bab dia. Jadi Imam Al-Bukhari memasukkan 3 buah hadis. 3 buah hadis dalam bab ke-41 ini, yaitu hadis bernombor 76, 77 dan 78. InsyaAllah saya akan bacakan hadis ke-76, manakala hadis 77 dan 78 ini kalau sempat dia akan menyelit dalam syarahan itu, InsyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab 41, man 'ala jariyataini aw wahidah. Sesiapa yang menjaga dua anak perempuan ataupun seorang anak perempuan. Hadis nombor 76. An Uqbah bin Amir qol, daripada Uqbah bin Amir dia telah berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin, sesiapa yang ada 3 orang anak perempuan. Berapa orang anak perempuan? 3 anak. Wa sabara alaihinna, dan dia bersabar ke atas ketiga-tiga anak itu. Wa kasahunna min jidatihi, dan dia memberikan pakaian kepada anak perempuannya tadi itu, min jidatihi, daripada hartanya, harta kekayaannya. Kunna lahu hijaban minan nar, maka itu akan menjadi perisai baginya daripada api neraka. Hadisnya ini bertaraf nomor 2, tarafnya sahih. Jadi hadisnya yang dibacakan ini adalah hadis yang sahih. Sesiapa yang ada 3 orang anak perempuan, bersabar ke atas kerenah ketiga-tiga anak perempuannya ini, dan dia membelanjakan hartanya untuk memberikan pakaian kepada anaknya itu, bersabar ke atas kerenah anak tadi itu, memberikan pakaian ke atas anaknya itu, maka itu akan menjadi penangkis daripada kilatan api neraka. Hadisnya sahih. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang akan kita cuba bincangkan pada malam hari ini, iaitu berkaitan tentang ibu bapa, orang tua yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan, tetapi spesifiknya di sini, dikhaskan di sini adalah kepada anak perempuan. Jadi sebelum saya lebih dalam lagi berbincang, berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan tentang hadis ini, elok sekiranya saya mendahulukan ini dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat yang ke-6 itu, yang mana ayat ini dia mendidik kita sebagai ibu bapa agar supaya kita kena berjaga-jaga dengan diri kita dan juga ahli keluarga kita daripada api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jangan risau tuan, jangan bimbang. Yang dipanggil ini orang beriman sahaja. Jadi kalau ada sesiapa yang mendengarkan kuliah ini merasa dirinya adalah orang yang beriman, maka sambungan ayat ini adalah untuk tuan-tuan itu yang merasa dirinya orang yang beriman. Maka mereka yang rasa dirinya ini orang yang tidak beriman, orang yang sentiasa maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia boleh saja melupakan apa yang disampaikan dalam ayat ini. Jadi ayat ini memanggil orang-orang yang beriman. Kalau dalam Al-Quran itu ada ayat yang memanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka ketahuilah selepas ayat itu ada sesuatu perkara yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu puasa. Ya, jadi maknanya ada perkara penting yang akan disampaikan tu kalau ada ayat yang didahulukan dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Daripada ayat surah At-Tahrim ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, ku itu jagalah. Sebab itu kita kata bertakwa. Asal katanya itu takwa ini maknanya dia jaga. Dia menjaga. Apa yang dia jaga? Ya perintah Allah diikutinya, larangan Allah dijauhinya. Itu dipanggil takwa. Jadi ayat panggil ku, ayat perintah. Jagalah kamu anfusakum, dirimu, wa ahlikum, dan ahli keluargamu. Ahli keluarga kalau kita sebagai seorang suami berarti isterilah, anak-anak kalau kita diberikan keturunan anak. Apa yang kita kena berlindung, apa kita kena jaga ni? Naro, daripada kita dimasukkan ke dalam api neraka. Ini neraka tuan-tuan. Apa yang tuan bayangkan itu bukan itu. Apa yang sekarang terlintas, seksaan, perit, azab, seksa berkaitan tentang api neraka, yang tuan-tuan boleh lukiskan dengan kata-kata, boleh lukiskan dengan gambaran, itu bukan dia.
lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Jadi kalau tuan-tuan pandai melukis, tuan-tuan lukis neraka, seksa azab neraka, itu bukan itu. Itu bukan itu. Sebab tuan-tuan masih lagi boleh melangkau, boleh mengekspresikan perasaan dalam tulisan lukisan itu. Itu bukan dia. Tetapi api neraka ini maha dahsyat. Tidak terlintas oleh mata, telinga, penciuman, pendengaran, deria. Neraka yang paling ringan sekalipun seksanya itu adalah bara api sahaja. Sebongkah, sebiji bara api, sebutir bara api yang diletakkan di bawah tapak kaki. Bukan diletak di perut, bukan diletak di kepala, bukan. Bawah tapak kaki. Biasa tapak kaki kita ini yang tebal. Biasa tapak kaki, sebab kata tapak kaki itu biasa kulit kaki kita kan. Ya, sebab yang banyak berjalan, tidak pakai selipar, biasa kulit kaki dia tebal. Jadi kaca ke apa ke paku ke dia tak rasa apa. Jadi bongkahan bara api itu diletakkan di bawah tapak kaki, menyebabkan apa? Menyebabkan otaknya itu mencair, mendidih, cair. Letak bara api arang itu bawah tapak kaki, otak kita cair. Seringan-ringan siksa, seringan-ringan azab api neraka. Dan itu bukan diberikan untuk nauzubillah min zalik pada orang lain. Bukan semua orang boleh merasakan itu. Khas seorang sahaja, yaitu bapa saudara baginda Rasulullah SAW, yaitu siapa? Siapa bapa saudara Rasulullah SAW? Abu Talib. Jadi meninggal tidak sempat memeluk agama Islam, tetapi sentiasa menyokong dakwah Rasulullah SAW. Semenjak Rasulullah SAW kematian datuknya umur 8 tahun, sehinggalah dia dewasa, dijaga, dibela oleh Abu Talib. Usaha pengorbanan Abu Talib itu menjaga daripada gangguan orang kafir Quraisy yang mahu mengganggu, membunuh Rasulullah SAW. Itulah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa seksaannya hanya setakat itu sahaja. Tapi itu pun sudah nauzubillah, sudah. Dan itu bukan sekali sehari saja, tuan-tuan. Bukan sejam, bukan seminit aja. Berapa kali? Tiada kali-kalinya. Tiada kali-kalinya. Berterusan, abadi, kekal abadi. Itu Abu Talib. Saya ini Abu Hamdi, bukan Abu Talib. Jadi Abu Hamdi ini nauzubillah min zalik, jauh selain daripada siksaan itu. Ya, inilah yang kita kena jaga, diri kita dan juga anak keturunan kita daripada siksaan api neraka. Waquduha an-nasu wal hijarah, yang mana bara apinya itu adalah manusia dan juga batuan. Manusia ini takkan pernah habis. Takkan pernah habis. Di Malaysia sahaja ini jumlah penduduknya 37 juta, tak salah saya. Malaysia 37 juta. Indonesia 280 juta. Seluruh dunia ini berapa bilion manusia yang hidup sekarang ini, dah dikira bilion. Belum lagi yang semenjak zaman Nabi Adam, berapa banyak jumlahnya itu, tak terkira. Itu yang akan menjadi bara api. Boleh punah dah bara api itu. Kalaulah pun habis manusia itu jadi bahan bakar, sebab dia manusia ini bila dia masuk je tu hidup balik semula lagi daging dia, masuk lagi hidup semula lagi daging. Takkan pernah habis bahan bakar itu. Kalau pun nak dikata habis pun ada batu pula, hijarah pula, batu pula menjadi bara api. Bara api ini kalau dengan kayu, dengan batu, mana satu yang lebih tahan panas dia, lebih lama? Kayu memang mudah terbakar, tapi kalau dah jadi bara, mudah juga dia padam. Batu memang lambat sikit dia apa tu? Batu bata tu lambat sikit dia terbakar tu. Tapi bila sekali terbakar, dia merahnya memang semerah-merahnya lah. Nak buat capati kan, nak buat apa kan? Itu memang dia kuat, jadi panas. Tak akan berhenti dah panasnya itu batu. Alaiha malaikatun gilazun, pula dah ada pula malaikat. Malaikat ini pula gilazun, sangat-sangat bengis. Syidadun, sangat-sangat perkasa.
La ya'sunallah, tidak pernah mendurhakai Allah. Maknanya tidak boleh dirasuah. Dah dia disuruh, diminta untuk menjaga penduduk-penduduk ahli neraka itu. Ada siapa yang nak merasuah dia? Ada sesiapa yang cuba nak membujuk rayu dia supaya mengurangkan sesaat kita? Tak. La ya'sunallahu fima amra. Tidak pernah dia menderhakai Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia akan sentiasa memerintahkan apa yang diamanahkan, diperintahkan ke atas. Inilah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti menjaga diri kita dan juga anak keturunan kita ini daripada seksaan azab api neraka. Dan salah satu daripada anak keturunan kita itu adalah anak perempuan. Anak perempuan. Baik. Kenapa mesti anak perempuan? Itu soalan dia. Kenapa mesti kita kena jaga betul-betul anak perempuan ni? Apakah anak lelaki tidak sebegitu? Saya ada anak lelaki, Ustaz. Saya juga ada anak perempuan. Kenapa saya mesti mengunggulkan menjaga anak perempuan? Sebab tabiat ataupun nature kedua-dua jenis anak ini dia berbeza, lelaki dan juga perempuan. Budak-budak lelaki ni kalau dia jatuh ke, dia terluka ke, sekejap dia tu nangis dia 5 minit, sambung balik itu dia terus main lagi, lari lagi, bersekal lagi, jatuh longgar sekejap aja. Tapi kalau anak perempuan, bila dia sekali jatuh, itu kadang take time juga untuk dia pulih. Kalau emaknya marah, kakak dia, abang dia marah kat dia, kalau marah dekat adik lelaki dia, dengar seminit je, dengar masuk kanan, keluar balik kanan, telinga kanan dia, lepas tu lari lagi main pusing. Lagi. Tapi kalau anak perempuan, kalau kena marah dengan atuknya, dengan neneknya, dengan kakaknya, abangnya, sembunyi belakang pintu tu, nyorok dia di belakang pintu, terguris hati dia, mungkin termimpi dia tu marah daripada dia. Maknanya menjaga anak perempuan ini sangat-sangat susah. Anak perempuan ni kita nak jaga dia sama seperti kita nak menjaga permata. Ada tak perempuan yang punya permata barang kemas yang dibiarkan tercampak macam tu aja, ataupun dijaga sejaga-jaganya? Mesti dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau jatuh, retak, turun harga dia, jatuh value dia. Putus permata, jatuh, retak, value-nya jadi menjunam. Begitu juga dengan anak perempuan. Kalau anak lelaki, nauzubillah min zalik lah, kita pun tak nak juga supaya anak lelaki ni dia berbuat tak baik, tak elok. Tapi kalau dia dia tidak akan mengandung, dan lelaki tak akan mengandung. Tapi kalau anak perempuan, sekali dia tercalar, sekali dia terkopek, sekali dia jatuh value dia, susah nak dinikahkan, payah nak mencarikan jodoh bila dah waktu dia menjaga sangat susah, tuan-tuan. Oleh sebab itulah dalam agama kita ini memberikan keutamaan kepada orang tua, ibu bapa yang ada anak perempuan ini untuk jaga dengan sebaik-baiknya, dan ada ganjaran pahala atas itu. Dan ini juga adalah merupakan hujah bagi golongan-golongan orientalis. Tuan tahu tak golongan orientalis ini? Minta maaf lah kalau bahasanya terlalu tinggi. Golongan orientalis ini adalah orang-orang barat, orang-orang barat yang mengkaji tentang Islam. Salah satu tujuan dia mengkaji kajian Islam ini adalah untuk mencari kesalahan daripada agama kita ini, kemudian dia war-warkan kepada orang lain, menunjukkan inilah salahnya Islam ni, inilah tak eloknya Islam ni. Itu orientalis. Mereka berhujah bahawa Islam ini mendiskriminasikan wanita, merendahkan derajat wanita. Ada yang berpandangan macam tu? Mungkin saya tak tahu dah kalau dekat sini ada tak yang beranggapan bahawa Islam ini mendiskriminasikan wanita, merendahkan martabat wanita? Kalau ada, maknanya dia sudah termakan oleh jerutan orientalis itu. Auzubillah. Sebab dia menganggap apa tahu?
Dia kata lafaz talak itu hanya untuk lelaki sahaja, bukan kepada perempuan. Ini tidak adil. Kan lafaz talak itu daripada perempuan. Daripada siapa? Lafaz talak daripada lelaki, betul tak? Mereka mempersoalkan kenapa Islam meletakkan kesahihan cerai itu atas lafaz suami. Talak yang dilafazkan oleh suami, bukan pada isteri. Ini tidak adil, katanya. Kenapa mesti wanita yang mesti menutup seluruh tubuhnya menggunakan jilbab, hijab, kecuali muka dan juga kedua tapak tangan? Oh, lelaki tengok macam seronok aja, tak pakai tudung, tak pakai apa. Dia punya ini pun hanya atas pusar aja sampai ke paras lutut. Itu sahaja auratnya. Oh, seronok dia. Kita kepanasan, kata perempuan. Mungkin ada yang beranggapan sedemikian. Dan banyak lagi hujah-hujah yang dilontarkan oleh orang orientalis yang menunjukkan bahawa agama Islam ini tidak berlaku adil pada wanita. Begitu juga dengan warisan, dia hanya mendapatkan satu bahagian sahaja, sedangkan anak lelaki dapat dua bahagian. Dia kata tidak adil. Macam mana nak jawab? Macam mana kita nak jawab? Justru Islam itu sangat-sangat memuliakan wanita. Dahulu wanita ini, mereka ini dihina sehina-hinanya di zaman jahiliyah. Tak ada sesiapa pun daripada kalangan lelaki, kalangan suami, ayah-ayahnya yang mahu anak perempuan ketika itu. Tak ada siapa yang nakkan anak perempuan. Bagi mereka ni, wanita ini adalah pelengkap sahaja. Tidak boleh dibawa pergi berperang, tidak boleh menjaga kabilah, tidak mampu menjaga rumah, tak mampu, lemah selemah-lemahnya. Kalau dia menikah, boleh tak dia berbinkan nama isteri dia tu, nama anak perempuan dia? Ke ada? Abu bin Fatimah. Ada tak? Tak. Semua mesti berbinkan lelaki. Itulah dia kata, ini tak adil. Sebab semua anak ni mesti dia akan berbinkan kepada suami, kepada ayah, kepada lelaki. Jadi bila ada anak perempuan, dia tidak mampu menyambung garis keturunan itu, keturunan dia. Tidak mampu menyambung garis keturunan dia. Kalau dia punya anak, tentu anaknya itu akan berbinkan suami dia. Betul? Bukan berbinkan dia, melainkan siapa? Melainkan Nabi Isa alaihissalam. Melainkan Nabi Isa alaihissalam binti Maryam. Isa binti Maryam. Ke ada Abu binti Maryam ada sekarang ni? Tak ada. Kecuali Nabi Isa sahaja. Kerana dia tak ada ayah, maka dibinkanlah kepada ibunya, iaitu Maryam. Jadi serendah-rendahnya wanita ini zaman dahulu. Justru Islam datang dengan risalah Rasulullah SAW, itulah yang menyelamatkan wanita ini. Diangkat martabatnya, tidak dibunuh, tidak ditanam hidup-hidup, tidak. Disyariatkan perkahwinan kepadanya, diberikan mahar, menunjukkan betapa dia ini ada nilainya. Jadi seorang lelaki yang mahu memperistrikan dia perlu membayar sejumlah mahar untuk mempersunting dia. Maknanya bernilai wanita itu dengan kedatangan Islam. Cuba tuan-tuan, kalau sekiranya wanita itu yang melafazkan lafaz cerai, apa yang berlaku? Sila hari bulan tuan-tuan baliklah, lewat lagi daripada dengar sarahan ini, cerai selalu. Abang ni pantang betul dengan keluar rumah lambat aja, kalah. Sebab wanita ni ikut perasaan, ikutkan emosi. Dan dia memang akalnya begitu, tidak mampu dikawalnya nafsunya itu. Dia kalau dia nak cakap-cakap je, dia cakap-cakap. Tapi
Tapi kalau lelaki ini dia diberikan beza pula, lebih kepada akal pula. Mampu mengontrol emosi itu lelaki. Sebab tu kalau isteri pun nak minta, ceraikan saya, pulangkan saya ke rumah ibu. Sabarlah Fatimah, bulan depan lah kau balik. Dan kita mampu mengontrol itu, kita mampu mengawal itu. Bukan dengan serta-mertanya sekonyol-konyolnya aku ceraikan. Melainkan kalau beribu-ribu kali dah dia minta diceraikan, mungkin dah sampai tahapnya juga, maka lelaki itu pun dah. Tapi kalau setakat sekali dua je, perempuannya dia nak ini, mungkin bapa ibu ni abang-abang kat sini mungkin tidak akan pernah melafazkan lafaz cerai. Justru dia minta kepada isteri itu supaya terus bersabar. Itu lelaki. Sebab itulah kenapa talak itu diberikan kepada lelaki. Kalau bagi perempuan, siap kita. Siap. Betul, kenapa kita ni perlu menutup aurat? Laki tidak sebegitu sangatlah, tak begitu sangatlah dia punya menutup auratnya. Kita ni keterlaluan sangatlah. Mungkin ada yang beranggapan sedemikian. Kalau tuan-tuan beli kek coklat pisang yang dijual di pinggir jalan itu kira-kira berapa harga dia? Sepotong kek, anggaplah RM1. RM1. Kalau pisang ke apa-apa. Dibandingkan dengan tuan pergi ke kedai yang berhawa dingin, kek itu diletak di dalam peti. Dalam peti berkaca tu lah, balang kaca tu. Nak ambil pun, nak sentuhnya kek itu bukan suka-suka, saya nak ini, saya nak pegang-pegang macam tu, tak boleh. Kadang yang penjual itu yang jangan apa, kita kena tunjuk aja dah, tunjuk aja dekat balang tu, saya nak tu berapa nak, sepotong, baru dia yang sedia tu, tuan punya badan tu yang tuan punya kek tu yang akan potongkan kita. Bukan mana kita pegang-pegang. Kalau pergi dekat kedai, pergi pinggir jalan tu, tepi-tepi jalan tu, tuan-tuan boleh pegang, boleh rasa lagi kalau bukan boleh, kadang ada yang rasa tu. Manis ke tak ni? Panas ke tak ni? Goreng pisang ni? Rasa sikit. Kalau sedap tu, okey, beli RM5. Tapi harganya murah. Dengan barangan yang sama dijual di tepi jalan dengan dijual di dalam kedai yang dijaga seelok-eloknya, mana satu yang lebih mahal? Yang dijaga dengan elok. Kalau yang di luar di pinggir jalan itu banyak habuk dah yang menyimpah dia. Lalu lori habuk lagi. Semua ada berapa ramai customer yang pegang pisang itu. Sudah banyak tangan yang pegang dia, yang melihat dia. Tapi yang dalam balang kaca tu tak semua boleh menyentuhnya, tidak semua boleh memandangnya, tidak boleh sesemua harganya terlalu sangat-sangat mahal, sangat-sangat eksklusif sesuai dengan keadaannya. Begitulah wanita. Wanita yang ditutup, yang menutup auratnya dengan sebaik-baiknya, harganya sangat mahal. Dibandingkan dengan wanita yang semua orang boleh pegang, semua orang boleh cium, semua orang boleh rasa, semua orang boleh murah. Dan yang mahal ini, yang tertutup itu, yang tertutup auratnya. Sebab itulah Islam sangat menjaga ini, mewajibkan wanita itu menutup. Inilah balasan daripada itu. Kita jawab pula pergi je. Saya cuma nak ceritanya bahawa nak menjaga anak perempuan ini sangat-sangat payah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu orang-orang di zaman jahiliyah ini, jika mereka ini tahu anaknya itu melahirkan anak perempuan, maka dia akan mukanya itu merah padam, merah hitam. Merah hitam bukan kerana dia marah, tetapi kerana dia malu. Malu jika anak perempuan yang dilahirkan oleh istrinya. Dalilnya adalah surah An-Nahl ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha," sekiranya diberitakan salah seorang daripada mereka itu dia ada anak perempuan, al-untha, anak perempuan, zalla wajhuhu muswadda, maka berubah
Mukanya, wajahnya itu muswaddah, jadi hitam. Hitam, kulitnya putih, tapi tiba-tiba jadi hitam, bukan betul-betul hitam betul. Cuma di sini dia memberikan kiasan. Kalau dia malu, wa huwa kazim, dia sangat-sangat malunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau ada anak perempuan itu dilahirkan oleh istrinya. Jadi ini adalah merupakan ujian. Ini adalah merupakan satu ujian. Bagaimana kita ini mampu menjaga anak perempuan itu dan kita redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak perempuan ini nafkahnya lebih banyak. Kau tak silap saya lah. Sebab saya tiada anak perempuan, anak lelaki sahaja. Jadi saya tak tahu berapa. Tapi daripada sumber bacaan saya, anak perempuan ini nafkahnya itu jauh lebih banyak. Dia punya kalau anak lelaki dia apa je, beli baju seluar dengan kosmetik tak ada pun. Tapi kalau anak perempuan ini dia ada kosmetik dia, ada perawatan dia, ada sabun-sabun dia, dan jadi mana jumlah kos perawatannya itu jauh lebih mahal. Kemudian nak jaga, nak mendidik anak perempuan ini jauh lebih sukar, macam saya sebut tadi itulah. Kerana dia ini suka menggunakan perasaan dia. Yang keempat, kenapa agama Islam ini sangat-sangat menekankan supaya kita ini mendidik anak perempuan itu dengan sebaik-baiknya? Kerana anak perempuan ini kalau nanti dia menikah, dia menjadi ibu, dia akan mewariskan ilmunya itu, mewariskan agamanya itu kepada anak dia. Sebab yang paling dekat dengan anak dia siapa? Ibunya. Bapa, ayahnya ya tentu juga, dia juga mengajar juga, tapi tidaklah serapat ibunya. Sebab dia yang mengandungkannya, dia yang melahirkannya, dia yang menyusukannya. Ayahnya, suaminya tengah tidur mendengkur, dia masih lagi menyusukan anaknya. Pada masa itulah dia menyanyikan, mendodoikannya dengan selawat. Pendidikan sudah mulai disuntik kepada anak itu seawal-awal bayi lagi. Jadi kalau kita menjaga anak perempuan dengan baik, insya Allah kalau nanti dia menjadi ibu, menjadi istri, tentu dia akan wariskan ilmunya itu kepada anak-anaknya. Oleh sebab itulah Islam sangat-sangat menekankan pendidikan kepada anak perempuan. Yang kedua, tuan-tuan, bahaya kalau kita tidak redha dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita anak keturunan berupa anak wanita perempuan. Seperti yang berlaku di zaman jahiliyah. Satu, kesan buruknya adalah kerana kita meniru-niru adat jahiliyah dahulu. Adat jahiliyah kan macam tu. Dia tak suka kalau ada anak perempuan. Jadi kalau kita ada yang tak suka dengan ada anak perempuan, kita mahunya anak lelaki sahaja, maka tak samalah, tak ubahnya kita ini dengan orang jahiliyah di zaman itu. Sama sahaja. Maknanya kita tidak suka jika kita ada anak perempuan. Dan ini juga adalah merupakan salah satu bukti bahawa kita menolak rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran ada disebutkan, dalam Al-Quran ada disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 49 hingga ayat yang ke-50. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala memiliki langit dan juga bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Dia memberikan, dia mengkurniakan kepada seseorang siapa sahaja yang dia kehendaki inatha, anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u zukur. Dan juga Allah mengkurniakan siapa sahaja yang dia mahukan anak lelaki sahaja. Jadi itu di atas kuasa Allah Subhanahu wa taala semua ni. Ada masanya Allah mahukan kepada keluarga itu anak lelaki sahaja atau anak perempuan sahaja. Tak ada siapa yang boleh melawan kendali itu, kuasa itu. Au yuzawwijuhum zukranan wa inatha, ataupun Allah kurniakan sepasang, ada lelaki juga ada perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Tetapi ada juga ketikanya Allah Subhanahu wa taala
menjadikan sesuai dengan kehendaknya, aqima, mandul, tidak punya anak. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha menentukan mana yang baik, mana yang elok. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengkurniakan kepada kita anak lelaki kah, anak wanita kah, dapat sepasang kah, ini adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena redha. Nabi Zakaria, tuan-tuan. Kenal Nabi Zakaria? Pernah dengar nama Nabi Zakaria? Nabi Yahya. Nabi Yahya ini adalah anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Tahu berapa tahun Nabi Zakaria ini menanti anak keturunan? Kalau pasangan muda-mudi, pasangan kita sekarang ini setakat 2-3 tahun tu dia dah menikah, dia dah risau dah tu. 2-3 tahun menikah, tak ada anak, dah risau dah. Pergi dah jumpa pakar. Masuk tahun ke-5, tahun ke-7, tahun ke-10, macam-macam dah dia dengar ni, bersih orang cakap. Ya, kata-kata netizen ni memang pedis, perit. Kata-kata rakan-rakan yang banyak masuk kritikan tempat kita, dia tu mandula, inilah itulah, macam-macam. Nabi Zakaria, tuan-tuan, menanti keturunan ini puluhan tahun. Tak silap saya 70 ke 80 tahun. Dia dapatkan Yahya itu umur 120 tahun umur dia. Umur 120 tahun Nabi Zakaria. Dia menikah umur 30 tahun. Berarti berapa puluh tahun tu tak punya anak? 80 tak? 80 tahun lah dikurangnya. Menanti keturunan, tak dapat. Tapi pada akhirnya mendapatkan juga keturunan. Jadi itu tuan-tuan, kita kena redha sekiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anak lelaki ke anak perempuan ke, kita redha. Kadang-kadang ni yang kita tidak dapat ini sebab kita terlalu memfokuskan doa kita tu. Mungkin boleh jadi salah satu faktor mengapa kita ini tak dapat anak. Sebab dalam doa kita sebut selalu benda itu. Sebenarnya sepatutnya kalau kita berdoa ini kita buat umum sahaja. Kita doa umum sahaja. Jangan kita minta, ya Allah berikan saya anak perempuan, saya nakkan sangat anak perempuan. Kita khaskan sebegitu. Ini boleh jadi nanti tak dapat. Tapi kita doa apa? Doa yang umum sahaja. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana, kurniakanlah kepada kami, wa min zurriyatina, wa azwajina, dan juga isteri-isteri kami, wa zurriyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, yang menceriakan mata, yang menyenangkan mata pandangan kita. Tak kisahlah laki ke perempuan, yang penting kalau kita ada anak tu, mata kita ni suka memandang dia. Doanya umum. Bukan kita kata berikan saya anak lelaki, berikan saya anak perempuan, berikan saya anak kembar 10. Tak ada. Itu terlalu khas, terlalu memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk berikan kita sebegitu yang kita mahukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memberikan apa yang terbaik untuk kita, bukan yang terbaik menurut kita. Terbaik bagi kita mungkin anak perempuan, tapi pada Allah tidak. Allah takkan mampu jaga anak perempuan. Boleh jadi begitu. Sebab itu tak dapat anak perempuan. Tapi kita doa selalu secara umum. Yang selalu kita baca tu, bahkan sebelum tuan-tuan puan-puan kahwin pun, belum menikah lagi, dah hafal dah doa tu dah. Selalu baca, Tok Imam selalu baca, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatin qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan itu selalu kita doa, sama-sama kita bujang. Kita minta sahaja yang umum. Tapi kenapa selepas menikah terus minta yang spesifik? Nak anak lelaki, nak yang tinggi, yang comel, yang boleh jadi artis. Macam-macam permintaan dia, sangat-sangat spesifik. Mungkin itulah sebabnya, faktornya kenapa tidak mendapatkan anak yang diminta. Okey, kita tangguhkan sekejap untuk berikan laluan azan insya-Allah.
Alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sambung sedikit pada maghrib kita pada malam hari ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan tadi, ayat yang saya baca surah Asy-Syura ayat 49-50 itu, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan anak lelaki, kurniaan anak lelaki daripada kurniaan anak perempuan kepada anak lelaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u az-zukur. Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan siapa yang dikehendakinya anak perempuan, didahulukan penyebutan anak perempuan kepada anak lelaki. Ini ada rahsianya tuan-tuan. Kenapa ayat ini mendahulukan penyebutan kurniaan anak lelaki, anak perempuan kepada anak lelaki? Satu, supaya kalangan suami-suami, bapa-bapa ini menjadi tenang hati dia. Hatinya menjadi tenang. Kerana dahulu dia orang akan susah hati kalau tahu khabar anak istrinya mengandung atau melahirkan anak perempuan. Dia akan susah hati. Jadi ayat ini nak beri ketenangan kepada suami-suami bahawa saya sebut, kata Allah, saya sebut, mendahulukan sebutan anak perempuan ini menunjukkan ada keutamaan bagi yang kamu benci sangat. Apa yang kamu benci sangat dia ada kelebihan dia. Jadi hati suami, hati lelaki itu menjadi tenang. Yang kedua,
disebutkan anak perempuan lebih dahulu daripada anak lelaki menunjukkan bahawa wanita itu ada kemuliaan. Disebut sebagai tashrif, ada kemuliaan di situ. Sebab itulah didahulukannya perempuan daripada anak lelaki. Jadi kalau ada yang mengatakan yang mengkritik bahawa Islam ini mendiskriminasikan wanita, itu tidak tepat. Karena ini salah satunya, ayat ini telah menunjukkan bahawa didahulukan penyebutan wanita itu jika dibandingkan dengan lelaki, menunjukkan ada kemuliaannya di situ. Daripada ayat ini juga tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melihat bahawa orang-orang Arab jahiliyah dahulu itu, mereka ini suka untuk mengaibkan isteri-isteri mereka. Suka apa? Mengaibkan, menghinakan anak-anak perempuan dan isteri-isteri mereka. Jadi ayat ini telah memberitahu kepada kita, anak lelaki ke, anak perempuan ke, mandul sekalipun tak punya anak ke, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang kita mesti terima secara sukarela. Karena itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita tanam. Dan juga kita tidak boleh paksa wanita ini untuk mengandung anak yang kita mahukan. Nakkan sangat anak perempuan, dia macam mana? Boleh ke dia menentukan jenis kelamin ibu itu? Boleh ke tak? Dia kata, dia dah tentukan dah, saya nak melahirkan anak perempuan. Tak macam mana perawatan dia buat, jadi anak perempuan. Ada boleh tak macam tu? Kalau ada yang berjaya pun tidaklah maknanya sesempurnanya ataupun 100% tu minum itulah, makan itulah, buat petuah ni lah, petuah itulah. Kalau ini kamu dapat anak perempuan, tak tahu lahir lelaki juga. Ini kuasa Allah. Jangan paksa isteri kita itu makan ini, minum itu, makan ini, minum itu, buat ini, buat itu, jumpa sana, turun gunung, naik gunung, masuk hutan, keluar hutan, jumpa sana, jumpa ni. Nakkan anak lelaki, nakkan anak perempuan, kuasa Allah nak tentukan dia ni lelaki ke dia. Kan gitu. Jadi jangan kita memaksakan. Yang ketiga seterusnya, bahawa kadang-kadang anak perempuan yang dahulu kita tidak suka ni, yang kita aibkan ini, yang kita rasa dia tidak bermanfaat sekalipun, tidak boleh berbinkan nama kita lah, tak boleh dibawa pergi berniaga lah, asyik uzur aja lah. Sebenarnya yang kita benci itu, yang kita tidak suka itu, kemungkinannya bahkan ada manfaatnya yang jauh lebih besar yang tidak kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sekiranya kamu benci dengan wanita-wanita itu, fa asa, maka boleh jadi apa yang kamu bencikan itu, yaj'alallahu fihi, Allah menjadikannya padanya khairan katsira. Apa khairan? Kebaikan yang katsir, yang banyak. Jadi yang kita benci, kita tak suka ada anak perempuan ini, boleh jadi dengan anak perempuan yang kita miliki itulah yang paling menyayangi kita, yang merawat kita ketika kita dah tua-tua, menjaga kita. Anak lelaki kita dah pergi ke mana dah, dia dah pergi mengembara ke sana kemari, tak pulang-pulang. Anak perempuan itulah yang menjaga kita, yang dahulunya mungkin kita tak suka dia ada dalam kehadiran, dalam kehidupan kita, keluarga kita, tapi dialah yang menjaga kita. Dan hikmahnya itu kita tidak ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala dah beritahu kepada kita, yang kamu benci, wanita-wanita yang kamu benci itu, Allah Subhanahu wa taala letakkan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Oleh sebab itulah tuan-tuan, Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini nak mengajak kita, mendidik kita bagaimana menjaga anak perempuan. Karena saya sebutkan tadi, menjaga anak perempuan ini sangat-sangat sukar. Kalau sangat-sangat sukar, bererti mendapatkan pahalanya juga sangat-sangat spesial. Kalau kita bela anak lelaki, kita juga dapat pahala. Tapi pahala apa? Pahala nafkah ajalah, sebab kita beri nafkah kepada dia. Tapi kalau anak perempuan ni, kalau kita jaga dia sebaik-baiknya, pahala nafkah dapat, pahala syurga pun juga dapat. Seperti yang disebutkan hadis ini tadi,
dia akan menangkis daripada jelatan api neraka. Sebab kita menjaga, mendidik anak perempuan yang dikurniakan kepada kita. Saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan yang mempunyai anak keturunan, wanita ke lelaki ke, jagalah elok. Seelok-eloknya anak keturunan itu, jaga dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah dia akan menjadi penerus kita, menjadi ladang akhirat kita, yang akan menjadi amal jariah bagi kita, mendoakan kita setelah lepas kita ketiadaan kita ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas keterlanjuran bahasa, keterlanjuran masa, kekasaran bahasa. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.